Apa itu KDNK yang orang duk sebut cakap tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejak negara kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang lalu dan juga kita masih lagi menghadapi COVID, kerajaan telah melancarkan pelbagai plan untuk membangun semula ekonomi, dan antara perkataan yang kerap kita dengar ialah tentang KDNK. Apa itu KDNK? KDNK adalah keluaran dalam negeri kasar, yang mana data daripada KDNK ini diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia sebagai rujukan utama kerajaan dalam mengukur prestasi ekonomi. So, definisi KDNK ialah statistik berkenaan pendapatan negara, dan ia juga berkaitan dengan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. So, KDNK mengukur jumlah nilai akhir barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan dalam ekonomi bagi sesebuah negara melalui 3 kaedah. Melalui itu, kaedah dari segi kaedah pengeluaran, iaitu penjumlahan nilai tambah aktiviti ekonomi, dan juga kaedah pembelanjaan, iaitu penjumlahan pembelanjaan akhir isi rumah, pembelanjaan akhir kerajaan, pelaburan dan ekspor bersih. Dan kita dengar satu formula yang paling popular ialah Y equal C plus I plus G plus X. So, ini diguna pakai dalam konsep ekonomi kita. Kekerapan KDNK di Malaysia diukur dari segi kaedah pengeluaran dan pembelanjaan secara suku tahunan. Kita ada Q1 iaitu kuartal 1, suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan suku keempat. Dan soalan penting yang kita perlu timbulkan ialah, adakah kita ataupun anda berperanan sebagai penyumbang kepada KDNK? Jawapannya ya, pasti. Kerana anda juga dikira sebagai penyumbang kepada KDNK dalam konteks ekonomi. Anda sebagai isi rumah berperanan dalam 2 kategori, iaitu dari segi penawaran, isi rumah bekerja di sektor industri dan kerajaan dan dapat pendapatan melalui pembayaran gaji dan upah. Dari segi permintaan, isi rumah berperanan sebagai pengguna kepada barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh mana-mana institusi melalui pembelanjaan harian. So, kenapa KDNK ini sangat penting kepada negara? Pertama, untuk mengukur prestasi dan kedudukan ekonomi. Kedua, mengenal pasti dan membuat penilaian keberkesanan dasar ekonomi kerajaan. Dan perbandingan yang ketiga ialah perbandingan saiz ekonomi di peringkat antarabangsa dengan tujuan untuk supaya para pelabur datang ke Malaysia. Saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan untuk tentang apa itu KDNK.